Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa anta muyassir. Amma ba'd. Kita sambung lagi pengajian kita dalam Muqaddimah Al-Ajrumiyah dalam babul marfu'at, al-marfu'atul asma. Kita dah bincang yang pertama dan yang kedua, fa'il dengan naib fa'il. Kita teruskan dengan al-marfu' yang ketiga, bab ketiga dan keempat, babul mubtada'i wal khabar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fi daraini amin. قال المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن ونحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد 4 أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. Okay, kita masuk dalam marfu' yang ketiga. Ketiga dan keempat sekaligus, al-mubtada' wal khabar. Al-mubtada' wal khabar. Yang pertama, Ibnu Ajrum mendefinisikan al-mubtada' terlebih dahulu. Huwa al-ismu al-marfu' al-'ari 'anil 'awamil al-lafziyyah. Ta'rif mubtada' dalam peringkat mubtadi'in oleh Ibnu Ajrum disebut huwa ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamil al-lafziyyah. Untuk peringkat kitab-kitab berikutnya ta'rif dia lain, tapi untuk peringkat pertama, al-ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamil lafziyah. Dengan kata lain, kita ada 3 kait. Al-ismu al-marfu' al-'ari 'anil 'awamil lafziyah. Minggu lepas kita ada bincang masa kita takrifkan fa'il. Kita ada jinsun dan kita ada faslun dalam takrif. Mula-mula dalam mubtada' disebut al-ismu. Maksudnya mubtada' ni mesti isim. Maksudnya isim ni dalam mantik kita panggil jinsun dalam takrif. Maksudnya mubtada', pertama sekali mubtada' ni adalah isim. Bila dia sebut isim, dia keluarkan fi'il dan haraf. Maksudnya mubtada' akan datang daripada fi'il dan haraf. Yang kedua, dia datangkan qaid al-marfu'. Isim tersebut mesti marfu'. Jadi dia keluarkan mana-mana isim yang dalam keadaan mansub dan mana-mana isim yang keadaan majrur. Tapi sama macam qaid fa'il minggu lepas. Maksudnya mubtada' takkan mansub dan takkan majrur. Cuma dekat majrur ni kita perlu tambah sama macam fa'il. Bukan majrur dengan bijarrin asliyin. Maksudnya mubtada' pertama sekali dia mesti isim, mengeluarkan fi'il dan haraf. Yang kedua, mubtada' mesti marfu'. Bila sebut marfu', kita sama sekali tak akan jumpa mubtada' dalam keadaan mansub.
Dan takkan jumpa mubtada' dalam keadaan majrur, tapi dalam majrur perlu tambah qaid bijarrin asliyin. Tak ada mana-mana mubtada' yang kita akan jumpa dia majrur dan majrur dengan huruf jar asli. Tapi kalau huruf jar tu zaid ataupun syibhu zaid, akan ada jumpa. Tapi kita tak bincang lah malam ni. Sebab huruf jar ada bincang. Anda ada sebut melepas huruf jar, ada huruf jar asli, ada huruf jar zaid, ada syibhu zaid. Syibhu zaid tu rubba. Bila antum jumpa rubba, antum nak bincang mana cuma sifir dia. Kalau antum jumpa rubba, isim selepasnya majrur, tapi majrur tersebut hanya majrur dengan huruf jar syibhu zaid. Ketika tu isim selepasnya pada hakikatnya dia adalah mubtada', walaupun nampak dia tu majrur, tapi majrur tersebut bukan dengan huruf jar asli. Okey, jadi marfu' di sini mengeluarkan mansub dan mengeluarkan majrur, tapi majrur dengan jar asli. Kalau majrur tu dengan jar zaid ataupun syibhu zaid tak memberi kesan, sebab majrur tersebut hanya dari segi lafzi, tapi pada hakikatnya dia adalah marfu'. Biasanya dalam kitab-kitab syair yang ma'ruf dia akan sebut walailin. Tak nak i'rab panjang, tapi lailin kat sini tetap jadi mubtada' sebab asalnya ada rubba. Cuma Syahid nak cakap marfu' tu mengeluarkan mansub dan majrur, tapi majrur dengan huruf jar asli. Tapi kalau majrur tu dengan huruf jar zaid, tak kisah, sebab kita akan i'rab macam minggu lepas, alamatuhu dhammah muqaddarah mana amin zuhuriha, macam itulah, ishtighalul mahal biharakati harfi jarrin zaidin. Boleh? Okey, jadi mubtada' yang pertama isim, yang kedua marfu'. Sebiji macam fa'il minggu lepas. Marfu' mengeluarkan mansub, mengeluarkan majrur dengan jar asli. Yang terakhir al-'ari 'anil awamilil lafziyah. Bila sebut isim mengeluarkan fi'il dan harf. Bila sebut marfu' dia mengeluarkan al-mansubat dan mengeluarkan al-makhfudat, tapi masih termasuk bila sebut al-ismul marfu', fa'il pun isim marfu', naib fa'il pun isim marfu', isim kana pun isim marfu' kan, khabar inna pun isim marfu'. Jadi macam mana dia nak keluarkan fa'il, nak keluarkan naib fa'il, perlu datang satu perkataan yang memutuskan takrif tu khas kepada mubtada', bukan untuk marfu'at yang lain. Jadi didatangkan al-'ari 'anil awamili al-lafziyati, yang sunyi daripada mana-mana amil lafziyah. Al-awamil al-lafziyah. Kita ambil, okey, kita sekarang ni dalam bab i'rab. Apa tarikh i'rab? Mula-mula dalam al-jurumiyah, taghyiru awakhiri al-kalimi li ikhtilafi al-awamilid dakhilah. Maksudnya, mana-mana perkara yang kita bincang dalam marfu'at ke, dalam mansubat ke, dalam makhfudat ke, semuanya wazaif yang bertukar-bertukar bagi ni sebab amil yang masuk. Jadi tak kira lah fa'il ke, naib fa'il ke, mubtada' ke, khabar, maf'ulun bih, maf'ulun fi, semuanya perlu kepada amil. Maksudnya semua perkara yang berubah mesti ada amil. Amil ni sama ada lafzi ataupun maknawi. Apa dia amil lafzi? Amil lafzi tu kita nampak secara jelas. Contohnya darabtu Zaidan, contohnya lah. Zaidan ni jadi maf'ulun bih. Siapakah yang menyebabkan dia mansub? Manakah amil dia? Daraba. Maksudnya kita nampak secara jelas amil tu ada dalam jumlah. Maksudnya mu'zam, mana-mana perkara yang mansub ataupun marfu' ataupun majrur, 90% kebanyakannya amilnya adalah amil lafzi. Ada satu jenis lagi, amil tu hanya berbentuk maknawi. Maknawi lah, maksudnya tak wujud. Amil tersebut tak wujud dari segi lafzi. Di antaranya adalah mubtada' dan apa lagi? Slownya apa dia? Fi'il mudhari' ketika marfu'. Fi'il mudhari', al-fi'lul mudhari' hala marfu'ihi. Okey, kebanyakan semualah kita boleh kata kita akan nampak
maf'ulun bih ke, maf'ulun fih ke, fa'il, naib, fa'il, isim kana, semuanya akan ada amil secara lafzi. Tapi ada sesetengah perkara dia berubah-ubah tapi amilnya berbentuk maknawi. Yang pertama mubtada'. Sebab apa? Mubtada' ni isim, kalau kita tengok mubtada'un marfu', dia mubtada' dan jadi marfu'. Jadi siapakah yang merafu'kan mubtada'? Sebelum ni tak ada apa-apa. Jadi amil dia, kita panggil amil dia adalah ibtida'. Apa maksud? Maksudnya sebab dia duduk awal ayat lah menyebabkan dia tu marfu'. Tapi benda tu ada tak? Maksudnya kedudukan dia di hadapan tu menyebabkan dia marfu'. Tapi jadi kedudukan di hadapan tu menyebabkan dia marfu'. Benda tu maknawi ke lafzi? Maknawi. Maksudnya benda tu tak nampak dan tak wujud pun. Sebab dia di hadapan lah menyebabkan dia marfu'. Okay, yang kedua, fi'il mudhari' ketika marfu'. Contoh kita sebut yazhabu Muhammadun ila, tak apalah. Okay, yang penting yazhab. Fi'il mudhari', kita i'rab fi'lun mudhari'un marfu'. Okay, bila kita sebut marfu' mesti kena ada amil. Bila kita sebut marfu', mansub, majrur, majzum, mesti ada amil. Okay, dalam fi'il mudhari' ketika dia marfu' ada khilaf. Tapi yang paling rajih sekali, siapakah yang menyebabkan fi'il mudhari' ni marfu'? Amil dia adalah tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Siapakah yang menyebabkan dia marfu'? Sebab tak masuk amil nasab, tak masuk amil jazam. Benda tu lafzi ke maknawi? Maknawi. Maksudnya kenapa fi'il mudhari' marfu'? Sebab tak ada amil nasab, sebab tak ada amil jazam. Jadi dua perkara ni di antara benda yang paling jelas lah. Amil dalam bab-bab lain ada khilaf, tapi yang dua perkara ni yang paling rajih. Mubtada' ada khilaf juga, tapi yang paling rajih amil mubtada' adalah ibtida'. Ada yang kata amil dia adalah khabar, tapi tak rajih. Yang paling rajih mubtada' amil dia adalah ibtida'. Fi'il mudhari' amil dia adalah kerana tak ada amil nasab dan amil jazam. Jadi dalam ta'rif mubtada', mula dia sebut isim, dia dapat keluarkan fi'il dan haraf. Bila dia sebut marfu', dia dapat keluarkan isi-isi yang mansub, dia keluarkan maf'ulun bih, keluarkan hal, keluarkan tamyiz. Tapi macam mana dia nak keluarkan fa'il, dia nak keluarkan naib fa'il, dia nak keluarkan isim kana, dia nak keluarkan khabar inna daripada ta'rif? Sebab bila alismul marfu' masih merangkumi semua. Bila dia sebut je al-'ari 'anil awamilil lafziyah, terkeluar fa'il. Sebab fa'il amil dia apa? Fi'il. Naib fa'il, amil dia fi'il bina majhul. Khabar amil dia mubtada'. Isim kana, amil dia kana tu sendiri. Khabar inna, amil dia inna tu sendiri. Jadi kesemua marfu'at yang lain, 6 marfu'at yang lain, semua ada amil lafzi sebelumnya. Jadi bila dia sebut al-'ari 'anil awamilil lafziyah, jadi ta'rif ni khas fokus kepada mubtada' sahaja, dengan 3 kait tersebut: isim, marfu', sunyi daripada amil lafzi. Jelas tak taksim amil? Boleh sekali lagi dah ulang. Amil, okay, mana-mana bila benda yang keluar daripada lingkungan mabni. Kalau mabni kita tak bincang. Kalau perkara dalam mu'rabat, bila kita nak sebut benda tu marfu', mansub ataupun majrur, automatik perkara tersebut ada benda yang menyebabkan dia marfu' ataupun mansub. Benda tu kita namakan sebagai amil. Amil ni kebanyakannya 90%, 95% adalah lafzi. Amil tu kita akan jumpa dalam jumlah, kebiasaannya fi'il ataupun isim yang beramal ataupun haraf-haraf yang beramal. Contoh lam. Kalau kita sebut lam yadrib ketika fi'il mudhari' majzum, fi'lun mudhari'un majzumun, siapa amil dia? Lam. Jadi lafzi lah, sebab kita nampak lam dalam ayat. Maksudnya kebanyakan perkara yang berubah amilnya adalah lafzi. Fi'il mudhari' ketika mansub pun kita nampak lan ataupun an, izan, kai. Ketika majzum lam, lamma dan seterusnya. Cuma ada dua yang paling masyhur, dua benda amilnya maknawi. Yang pertama apa? Mubtada'. Sebab mubtada' kita tak akan jumpa apa-apa perkataan sebelumnya. Jadi siapakah yang merafa' mubtada'? Yang merafa'kan mubtada' adalah keadaannya di awal ayat. Ibtida' kita panggil. Amil kepada mubtada' ni adalah al-ibtida'. Maksudnya keadaan fi'il mubtada' berada di awal ayat itulah menyebabkan dia tu mesti marfu'. Jadi amil tersebut tak nampak, jadi kita panggil amil maknawi.
Yang kedua, fi'il mudhari' ketika marfu'. Fi'il mudhari' ketika marfu'. Siapakah yang merafa'kan fi'il mudhari'? Ketika dia marfu', yang merafa'kan dia adalah keadaannya yang sunyi daripada amil nasab dan amil jazam. Okey. Dua perkara ni di permulaan ayat dan sunyi daripada amil nasab dan amil jazam ni kita panggil amil maknawi, sebab kita tak nampak, memang benda tu tak wujud, perkara yang tak wujud. Keadaan di awal, maksudnya benda maknawi, sebab tak ada amil nasab dan tak ada amil jazam. Dua perkara ni kita panggil amil maknawi. Okey, bila dia sebut al-ari anil awamilil lafziyah, keluar sebab yang maknawi cuma ada dua, mubtada' dan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dah keluar awal lagi, sebab apa? Sebab mula-mula sekali lagi dah isim, huwal ismu. Bila sebut isim dah terkeluar fi'il mudhari'. Jadi bila sebut al-ismu dah terkeluar fi'il mudhari'. Bila sebut al-ari anil awamilil lafziyah hanya tertinggal mubtada' sahaja. Boleh? Itu yang pertama, ta'rif mubtada'. Dia terus gabungkan sebab dia nak datangkan satu contoh mubtada' dan khabar, lalu didatangkan ta'rif al-khabar, al-ismu, al-marfu', al-musnadu ilaihi. Kata al-khabar al-ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Okey, dia sebut isim di sini sebab nak keluarkan fi'il dan haraf, walaupun perkataan tu sebenarnya tak berapa ni, tak apa, kita tak bincangkan. Marfu' nak keluarkan mansub dan majrur. Yang terakhir al-musnadu ilaihi, bila sebut al-ismul marfu' ni merangkumi semua marfu'at. Jadi macam mana dia nak fokuskan ta'rif tersebut khas untuk khabar? Dia kata khabar ni adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada'. Maksudnya perkataan yang memberi, okey, maksudnya bila sebut satu perkataan di awal ayat dan datang satu perkataan lain yang menyempurnakan maksud ayat, itulah yang dinamakan khabar. Isim marfu' yang mana disandarkan kepadanya ini balik kepada mubtada'. Maksudnya ma, ataupun kita kata ma tatimmu bihi al-faidah. Khabar-khabar ni perkataan yang dengan dialah menyebabkan ayat tadi difahami. Kalau mubtada' tadi Zaidun semata-mata Zaidun, ayat tu belum difahami. Datang qaimun, jadi dengan perkataan qaimun tadi, perkataan tadi difahami. Okey, jadi tak ada apa yang pelik dalam ta'rif khabar. Cuba al-isim tu kita tak nak bincang sebab lepas ni ada taksim dia, seolah-olah sedikit tak inilah, sebab dalam khabar kita ada khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Kita terus didatangkan contoh. Kita laju sikit Didatangkan contoh Zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Kita ada Zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Okey. Dalam babu ma'rifati alamatil i'rab kita masuk lirraf'i arba'u alamat, betul? Apa dia? Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Okey, sekarang ni kita dalam marfu'atil asma'. Rafa' alamat bagi rafa' ada 4, dhammah, alif, waw dan nun. Tapi nun menjadi alamat bagi rafa' untuk siapa? Fi'il mudhari' ataupun dengan kata lain af'al khamsah. Jadi tak ada isim yang alamat rafa'nya nun. Yang alamat rafa'nya nun adalah af'al khamsah. Jadi isim, kalau isim tu marfu', alamat rafa'nya cuma dhammah, waw ataupun alif. Jadi didatangkan contoh merangkumi ketiga-tiga alamat i'rab. Ketiga-tiga alamat i'rab. Maksudnya lirraf'i arba'u alamatin, ad-dhammatu wal wawu wal alif. Dia bagi contoh ketika mufrad, ketika musanna dan ketika jamak. Okey. Cara, maksudnya dia nak pelbagaikan contoh. Dengan contoh ni dia nak bagi tahu dua perkara. Yang pertama, dia nak datangkan contoh mubtada' dan khabar yang marfu' dengan alamat-alamat yang berbeza. Sebab kita ada marfu' ada 4 alamat. Buang satu sebab nun alamat untuk af'al khamsah. Tinggal 3 alamat untuk isim.
dhammah, waw dan alif. Dia nak datangkan ketiga-tiga alamat tersebut. Lalu dia datangkan contoh pertama, isim mufrad. Jadi kita macam mana kita nak i'rab Zaidun qa'imun? Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Macam tu juga qa'imun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Itu untuk contoh dhammah. Dia datangkan contoh musanna pula, az-zaidani qa'imani. Macam mana i'rab az-zaidani? Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Nak sebut niyabatan anid dhammah boleh, tak nak sebut pun tak apa. Kalau sebut lagi afdal. Wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan anid dhammati li'annahu musanna, li'annahu musanna. Sama juga qa'imani khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan anid dhammati li'annahu musanna. Itu alif. Contoh yang ketiga marfu' tapi alamatnya waw, didatangkan jamak muzakkar salim. Jadi az-zaiduna kita nak i'rab mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'ul muzakkar salim. Qa'imuna khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'ul muzakkar salim. Okey, itu faktor pertama Ibnu Ajurrum datangkan contoh ketiga-tiga ni. Maksudnya dia nak datangkan satu contoh yang pelbagaikan alamat. Yang kedua, matlamat dia dalam mubtada dan khabar disyaratkan al-mutabaqah. Mesti ada al-mutabaqah. Okay, kita dalam fi'il dan fa'il, dalam bab fa'il baru ni, fi'il dan fa'il hanya perlu meraihkan muzakkar dan muannas sahaja. Maksudnya kalau contohlah fa'il tersebut Muhammadun, kita akan sebut qala Muhammadun. Kalau fa'il tersebut Hindun, kita akan sebut qalat Hindun. Itu sahaja muzakkar dan muannas. Musanna dan jamak tak perlu diraihkan dalam fi'il dan fa'il. Maksudnya kalaulah pelaku tu dua orang, tetap qala. Kalau jamak tetap qala, tak perlu sebut qala, tak perlu sebut qalu. Maksudnya dalam fi'il dan fa'il yang perlu diraihkan adalah muzakkar dan muannas saja. Tapi dalam mubtada dan khabar mesti ada mutabaqah daripada segenap sudut. Maksudnya muzakkar sama muzakkar, mufrad sama mufrad, musanna sama musanna, jamak sama jamak. Sebab tu dia datangkan ketiga-tiga contoh. Bila Zaidun mufrad, khabar dia pun qa'imun kena mufrad. Bila mubtada tu zaidani musanna, khabar dia perlu juga datang dengan musanna qa'imani. Ketika mubtada tu jamak zaiduna, jadi khabar dia perlu juga qa'imuna. Kalau kita datangkan contoh Hindun, jadi kena sebut qa'imatun. Maksudnya dalam mubtada dan khabar, sebab apa? Kita tak taksim lagi khabar. Okey, dalam ni kita panggil semua ni, kita panggil khabar mufrad. Khabar mufrad, khabar dan mubtada tu adalah benda yang sama. Okey, kita kata Zaidun qaimun. Siapa Zaid? Dalam statement kita kata Zaid berdiri. Siapa yang berdiri tu? Zaid. Siapa Zaid? Orang yang berdiri. Maksudnya mubtada dan khabar, khabar mufrad. Lepas ni kita bincang khabar jumlah. Khabar mufrad, ketika dia mufrad, dia tu adalah hakikat mubtada dan mubtada tu adalah khabar dari segi makna, dari segi maksud. Jadi perlu ada mutabaqah. Kalau mufrad sama mufrad, musanna sama musanna, jamak sama jamak. Kita akan bincang macam dalam taksim nanti, dalam taksim khabar mufrad dan ghairu mufrad. Okey. Jadi contoh yang didatangkan oleh Ibnu Ajurrum dua faktor lah. Pertama, dia nak datangkan contoh marfu' dalam alamat-alamat yang berbeza. Yang kedua, dia nak bagi tahu mubtada dan khabar perlu ada mutabaqah. Kalau mubtada tu mufrad, khabar dia perlu mufrad. Maksudnya plus lah. Kalau mufrad muzakkar, khabar dia mufrad muzakkar. Kalau mubtada dia mufrad muannas, khabar dia mufrad muannas. Macam tu seterusnya. Musanna sama-sama musanna, jamak muzakkar salim sama-sama jamak muzakkar salim, jamak muannas salim kena jamak muannas salim. Perlu mutabaqah semua sudut, kesemuanya sekali. Boleh? Ada soalan sekat tu? Biasa kan, sebab mubtada khabar biasanya benda yang mula-mula ni kan. Seterusnya dia taksimkan mubtada. Seterusnya dah ada
Lepas habis wazaiduna qaimuna. Wal mubtada'u qismani zahirun wa mudmarun. Wa zahiru ma taqaddama zikru. Okey, kemudian dia pecahkan mubtada' ni ada dua. Wal mubtada'u qismani. Mubtada' ada dua. Dia kata mubtada' ada dua. Yang pertama mubtada' zahir, wa zahiru ma taqaddama zikruh. Apa yang dimaksudkan ma taqaddama zikruh ni lah? Zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Kata mubtada' ni ada dua jenis, mubtada' zahir dan mubtada' yang mudmar. Apa maksud zahir? Maksud zahir ni isim zahir lah. Isim zahir. Apa yang dimaksudkan dengan mudmar? Kata ganti nama diri lah. Mudmar ataupun dengan kata lain dhamir. Lepas tu dia cakap macam mana contoh mubtada' yang zahir. Dia kata apa yang dah sebut tadi. Sebab kat sini kita ada Zaidun qa'imun, Az-Zaidani qa'imani dengan Az-Zaiduna qa'imuna. Itu contoh. Dan apa-apa lain selagi isim tu isim zahir, maksudnya dia dalam mubtada' zahir. Anda ada bincang minggu lepas, bila dia taksimkan ni dari segi cara i'rab je lah. Bila dia taksimkan mubtada' ada dua. Mubtada' ada zahir wa mudmar. Zahir tu mu'rab ke mabni? Bila sebut mubtada' ada dua, isim zahir dengan isim dhamir. Isim zahir ni mu'rab ke mabni? Mu'rab. Bila mu'rab, Zaidun, Zaidani, Zaiduna, mula-mula sekali nak i'rab kita akan sebut apa? Kita akan sebut apa? Kita akan sebut wazifah terlebih dahulu sebab dia mu'rab. Kita tak bincang dah hakikat perkataan tersebut. Kita terus sebut mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi. Zaidani mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi. Zaiduna mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi. Okey, jelaslah kalau isim zahir. Sekarang ni dia buat taksim yang kedua, mubtada' yang mudmar. Mudmar mabni ke mu'rab? Kenapa ada isim yang mabni? Sebab ada wajah persamaan dengan huruf. Wajah persamaan dhamir dengan huruf adalah kebiasaannya benda yang datang dua huruf ni haraf, bukannya isim. Oleh kerana ada wajah persamaan tersebut, dhamir jadi mabni. Okey, lepas tu kata wal mudmaru isna asyara. Okey, dalam fa'il, sebab fa'il ni datang selepas fi'il, jadi dhamir-dhamir tersebut adalah, kita tak bincang lagi taksim dhamir. Nantilah kita bincang dalam bab ma'rifah nakirah, taksim dhamir secara terperinci. Dalam fa'il, sebab fa'il ni datang selepas fi'il, jadi dhamir tersebut mestilah dhamir muttasil dengan fi'il tersebut. Okey, dalam mubtada', sebab mubtada' ni di awal ayat kita panggil al-'ari 'anil awamil lafziyah, tak ada amil lafzi, maksudnya dia duduk mula-mula. Bila duduk mula-mula, takkan datanglah dhamir muttasil, sebab dhamir muttasil ni mesti bersambung dengan fi'il, ataupun bersambung dengan isim, ataupun bersambung dengan haraf. Boleh. Muttasil ni boleh bersambung dengan isim, boleh bersambung dengan fi'il, boleh bersambung dengan haraf. Haraf contoh ilaihi, minhu. Tapi ketika dia dalam keadaan mubtada', dhamir hanya tergambar dhamir apa? Munfasil sahaja. Fa'il boleh dua-dua, tapi tak bincang. Okey, tapi sekarang ni bila sebut je mubtada', mesti dhamir munfasil, sebab awal ayat dia nak sambung apa? Mesti dhamir munfasil. Lalu dia bagi contoh wal mudmaru isna asyara, dia datangkan perkataan-perkataan dhamir munfasil. Terperinci bab dhamir itu kita akan bincang dalam nakirah ma'rifah, sebab dhamir ini akan pecah kepada munfasil dan muttasil. Munfasil ada fi mahallin nasbi, ada fi mahallin raf'i. Muttasil pula ada muttasil bil fi'li, muttasil bil ismi. Jadi panjang, mungkin kita akan buat muhadarah khas untuk bab dhamir. Cuma set bila mubtada' mesti dhamir munfasil. Macam mana bentuk dhamir munfasil? Itulah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Tapi taksim yang didatangkan dalam Ibnu Ajrum, sepatutnya dhamir ni 14 kan? Dhamir sepatutnya 14, tapi dia nak buang benda yang berulang-ulang. Jadi dia buat susunan tu lain. Biasa kalau kita ngaji dulu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, dia tukar sikit taksim tu. Dia buat macam mana? Ganti nama diri ni terbahagi kepada 3. Sama ada ganti nama diri pertama, maksudnya mutakallim, ataupun ganti nama diri kedua, orang yang ada di hadapan kita, ataupun ganti nama diri yang ketiga, orang yang tak ada bersama kita. Ganti nama diri pertama ada 2, sama ada seorang ataupun ramai, jadi kat situ keluar 2. Ganti nama diri yang kedua, mukhatab, ataupun yang ketiga yang tak ada bersama kita, ada berapa? 5.
Ada 5. Setiap daripada satu tu ada 5 sebab dia buang yang berulang. Sebab dalam mukhatab, ketika mufrad ganti nama diri yang kedua, orang yang di hadapan kita, ketika mufrad berbeza di antara muannas dengan muzakkar. Ketika jamak pun berbeza di antara muannas dan muzakkar. Tapi ketika musanna, kedua-duanya pakai huma. Kedua-duanya huma. Tapi ketika mufrad, huwa dengan hiya. Ketika jamak, hum dengan hunna. Macam tu juga dalam mukhatab, anta dengan anti beza. Antunna dengan antum berbeza, tapi antuma sama. Dua-dua mufrad musanna dengan muzakkar, kedua-duanya antuma. Jadi bila buang dua yang berulang, huma dengan antuma, tasrih 14 tu akan jadi hanya jadi 12. Okay, jadi dia buat susunan lain lah. Dia kata wal mudmaru isna asyara, dimulaikan dengan dhamir mutakallim, wa hiya ana wa nahnu. Lepas tu dia start dengan mukhatab wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna. Lepas tu wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Kalau orang yang baru hafal, dia hafal satu-satu. Macam mana nak hafal susunan tu? Ana wa nahnu wa hunna wa hum wa hiya wa... Padahal taksim yang dia buat macam taksim tadi, start dengan mutakallim. Mutakallim ada 2 ihtimal. Lepas tu mukhatab dengan ni ada 2 ihtimal. Macam tu dia taksim dia. Sebenarnya tak hafal lah kalau diingat gambaran macam mana Ibnu Ajurum susun. Ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna wa huwa wa hiya wa huma wa huma hunna. Kenapa nak cakap? Sebab masa nak hafal lu ana tu salah. Jadi 11. Buat jadi 20. Jadi 10. Sebab apa? Hafal buta orang panggil kan. Hafal buta dia jadi macam tu. Boleh? Jadi susunan tu sebab buang yang berulang, huma dan antuma. Jadi mubtada' dia hanya akan datang dalam dhamir munfasil sahaja. Dia bagi contoh, ana qaimun. Betul? Lepas tu wa nahnu qaimuna. 2 ya? Wa ma ashbah. Okey. Sekarang ni bila perbezaan akan berlaku dari segi kita nak i'rab. Sebab kita dalam peraturan dari nizam i'rab, kita bezakan di antara perkara yang mu'rab dengan mabni. Bila taksim mubtada ada zahir dengan mudmar, zahir tu mu'rab, mudmar tu mabni. Macam mana kita nak i'rab ana dan nahnu ni? Kedua-duanya sama je i'rab dia. Nak start dengan hukum, start dengan hakikat perkataan tersebut. Apa dia? Dhamir munfasil ke muttasil? Munfasil. Kita ambil yang atas dulu. Dhamirun munfasilun. Lepas tu terus tengok, sebab dia mabni. Tengok akhir dia baris apa? Ana. Ana akhir sekali baris apa? Mabniyun alas sukun. Okey, walaupun wazifah di akhir sekali, sebelum kita sebut perkara yang ketiga, tergambar dulu dia apa wazifah dia? Fa'il, mubtada. Okey, mubtada marfu' ke mansub ke majrur? Marfu'. Okey, maksudnya pertama sekali kita bagi tahu hakikat dia adalah dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun. Wazifah memang akhir sekali, tapi perlu tergambar dulu wazifah. Sebab apa kita nak sebut? Fi mahallir raf'i. Jadi kita perlu sebut akhir sekali mubtada. Kenapa perlu gambar mubtada? Sebab kita nak sebut fi mahalli raf'i. Kalau kita tak tergambar lagi wazifah dia, kita nak sebut mahalli raf'i ke mahalli nasbi, tak tergambar. Jadi dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun, berhenti. Apa wazifah dia? Kita tak sebut. Wazifah tu kita bayang, oh dia mubtada. Mubtada ni marfu'. Jadi sebut fi mahalli raf'i mubtadaun. Itu beza di antara nak i'rab mubtada yang mu'rab dengan mubtada yang mabni. Samalah macam fa'il hari tu kita nak i'rab qama Muhammadun dengan qumtu. Qama Muhammadun kita sebut fa'il, tapi tu kita sebut dhamirun muttasilun mabniyun 'ala raf'i fi mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Okey, boleh. Perbezaan i'rab antara mu'rab dengan mabni. Betul ke? Ke laju ni? Betul kan? Boleh? Boleh tanya? Okey. Nahnu macam cuba i'rab nahnu pula. Nahnu macam mana i'rab?
dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun juga, ala al-fathi. Ana tolong tulis. Mabniyun ala ad-dhammi fi mahalli raf'i mubtada. Mustalah tu jangan tertukar. Ad-dhammah, al-kasrah, al-fathah, istilah i'rab. Istilah mabni ad-dhammi, al-kasri, al-fatihi tanpa huruf ta. Sebut pun tak dosa, tapi istilah yang diletakkanlah. Boleh? Okey. Khabar dia samalah, qaimun tetap dengan khabar marfu' alamatur raf'i sebab khabarnya tetap khabar mufrad. Okey, setakat tu ada masalah? Ada soalan setakat tu sebelum taksim khabar? Tukarlah domain-domain lain pun, huma qaimani, antuma qaimani, antum qaimuna, tapi perlu mutabaqah. Okey, contoh ana sebut ana qaimun, nahnu qaimuna. Dia kata wa ma asbaha dzalik kan. Okey, cuba sambung. Dhamir seterusnya anta. Apa khabar dia? Anta macam mana nak buat khabar dia? Dengan ayat yang sama. Qaimun, anti qaimatun, anti qaimina, anti qaimatun. Perlu mutabaqah. Antuma, antuma kata lelaki lah qaimani, antum qaimuna, antunna qaimatun, huwa hiya macam sama. Hiya qaimatun, huma hum hunna qaimatun, jamak muannas salim, hunna qaim. Boleh? Okey, ada soalan ni? Boleh padam? Ya. Kalau macam fa'il dia termasuk dalam musnad ilaih kan? Kalau mubtada musnad ilaih juga. Tapi kalau khabar dia masuk musnad. Tapi kenapa takrif tu musnad ilaih? Mana? Takrif pada khabar. Tak, mubtada khabar tanya ya sekarang ni dia sebut al-musnadu ilaihi. Maksudnya al-musnadu ilaihi tu ilal domain dia balik kepada siapa? Jadi siapa yang musnad ilaih? Mubtada. Dia kata al-musnadu ilaihi. Siapa yang musnad? Khabar. Tapi kita tak bincang musnad dengan musnad ilaih ni, kita tak bincang dalam nahwu. Musnad ilaih ni istilah dalam balaghah. Maksudnya dia dari segi maksud, siapa dalam ayat tu, siapa watak utama, siapa yang disandarkan hukum. Dalam jumlah fi'liyah qama Muhammadun, siapa yang disandarkan kepada dia hukum? Fa'il. Dalam Zaidun qaimun, siapa yang disandarkan hukum? Mubtada. Jadi dalam jumlah ismiyah mubtada lah musnad ilaih, tapi dalam jumlah fi'liyah fa'il tu musnad ilaih. Sebab itu dari segi maksud. Pembincangan musnad ilaih ni biasanya kita gunakan dalam balaghah. Jadi tak bincanglah. Kita tak perlu sebut pun dalam i'rab. Tapi benda al-musnad ilaih itu maksudnya al-mahkum alaih. Orang, maksudnya hero dalam ayat. Orang yang disandarkan hukum kepada dia. Jadi bukanlah maksudnya al-ismul marfu'ul musnadu ilaihi, khabar tu musnad ilaih, bukan. Sebab hi ni balik kepada mubtada. Jadi al-musnad ilaih adalah mubtada lah. Khabar tu musnad. Boleh ada soalan untuk setakat ni sebelum taksimkan khabar? Boleh? Boleh padam? Mana padam? Yang tadi ditaksimkan mubtada kepada zahir dan mudmar. Berbeza dari segi i'rab kan. Bila zahir kita akan mulakan dengan wazifah, mudmar kita akan start dengan hakikat. Okey. Sekarang ni yang panjang sikit kita nak bincang dekat khabar. Kata al-khabaru qismani, mufradun wa ghairu mufrad.
Mufradun wa ghairu mufradin. Okey. Istilah mufrad dalam nahwu banyak digunakan pada benda yang berbeza-beza dan maksudnya jadi berbeza-beza. Okey, dalam mawadhi'ul i'rab kita ada isim mufrad kan? Sebelum kita buat kotak dalam babu ma'rifati alamatil i'rab, di antara mawadhi'ul i'rab adalah al-ismul mufrad. Apa dia maksud isim mufrad? Bila kita dalam babul i'rab, kita nak bincangkan mawadhi'ul i'rab, rafa' ke nasab ke, bila kita sebut isim mufrad, yang dimaksudkan apa takrif dia, ingat tak? Seorang pun tak apa kan? Ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Bila kita dalam bab i'rab, bila sebut je isim mufrad, yang dimaksudkan adalah bukan musanna, bukan jamak, tak kira lah jamak taksir ke, jamak muannas salim ke, jamak muzakkar salim, bukan mulhaq bihima. Sebab dalam bab nanti kita ada bincang panjang, kita ada mulhaq bil musanna, kita ada mulhaq bil jam'i. Maksudnya isim mufrad dalam bab i'rab bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq bil musanna, bukan mulhaq bil jam'i, dan bukan isim 5 wala minal asma'il khamsati. Sebab apa? Isim 5 pada hakikatnya dari segi maksud abun, akhun, hamun, semuanya satu. Ayah, saudara, abun seorang ayah, akhun seorang saudara. Tapi walaupun maksudnya mufrad, tapi dalam babul i'rab, isim 5 ni ada i'rab khas. Jadi bila sebut isim mufrad dalam bab i'rab, dia mengeluarkan isim 5. Okey, bila dalam babul i'rab, bila sebut isim mufrad, ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i al khamsati. Sebab apa keluar isim 5? Sebab isim 5 ada i'rab yang lain. Okay. Istilah yang sama mufrad, kalau kita jumpa dalam bab khabar, maksudnya lain. Apa maksud mufrad dalam bab khabar? Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Khabar mufrad, bila dalam bab khabar, yang dimaksudkan dengan mufrad adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Khabar yang bukan jumlah ataupun bukan syibih jumlah. Jadi Zaidun qa'imun, qa'imun jumlah ke mufrad? Mufrad. Jadi mesti masih dalam khabar jumlah. Az-Zaidani qa'imani. Qa'imani tu mufrad ke jumlah? Mufrad, walaupun dia musanna tapi dia mufrad, dia bukan jumlah. Dia masih khabar mufrad. Az-Zaiduna qa'imuna. Mufrad ke jumlah? Mufrad sebab dia bukan jumlah. Okay. Maksudnya bila sebut ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah, masuklah semua-semua yang tadi. Zaidun qa'imun, Az-Zaidani qa'imani, Az-Zaiduna qa'imuna. Okay, jadi istilah mufrad dalam bab jamak merangkumi mufrad, musanna dan jamak. Sebab walaupun qa'imun ni mufrad, qa'iman ni musanna, qa'imuna ni jamak, ketiga-tiganya bukan jumlah. Selagi mana bukan jumlah, dia duduk bawah khabar mufrad. Boleh. Jadi maksudnya khabar mufrad, apa yang contoh-contoh yang didatangkan tadilah ketika dia lepas dia takrifkan mubtada dan khabar. Jadi yang kita nak bincang kat sini adalah ghair mufrad. Jadi ghair mufrad ni jumlah yang khabar yang jumlah ataupun syibih jumlah. Jadi taksim dia ada dua lah. Syibhu jumlah dan jumlah. Ini untuk peringkat mubtadi' lah. Untuk peringkat mubtadi' dijadikan syibih jumlah tu juga sebagai khabar. Syibih jumlah ni kita ada dua, jar majrur dan zaraf. Untuk peringkat mubtadi' dia tak nak bagi apa, contoh nak kata muta'alliqun bikain mustaqir, jadi disebut terus sebut. Untuk peringkat permulaan dijadikan syibih jumlah yang nampak zahir tu adalah khabar, walaupun hakikatnya bukan dialah khabar. Tapi untuk peringkat ni kita ambil juga. Jadi kalau
Contoh kita kata Zaidun fi ad-dari. Kat sini Zaidun indaka. Okey, ghair mufrad selain daripada contoh-contoh yang datang tadi lah. Maksudnya sama ada syibih jumlah ataupun jumlah. Apa dia syibih jumlah? Yang dimasukkan dengan syibih jumlah, dia bukan jumlah yang sempurna, tapi dia seolah-olah jumlah. Ja majrur dan zaraf. Lalu dia datangkan contoh untuk ja majrur Zaidun fid dari, untuk zaraf, untuk ja majrur datang Zaidun fid dari, untuk zaraf dia bagi contoh Zaidun indaka. Untuk peringkat mubtadi seolah-olah fid dari inilah khabar dan indaka yang zaraf tu lah adalah khabar. Okey. Ini contoh syibih jumlah. Yang kedua dia sebut jumlah. Bila sebut jumlah, merangkumi dua, sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Jadi ghairu mufrad ada berapa? Ada 4 lah. Ja majrur, zaraf, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Okey, kalau jumlah ni memang jumlah tu kita i'rab sebagai khabar. Okey, jumlah ismiyah kita bagi contoh Zaidun. Apa contoh dalam tu? Yang ismiyah. Jariyatuhu. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Fi'liyah Zaidun qama abuhu. Okey. Syibih jumlah kita letak tepi. Kita ambil senang. Soal ambil ghairu mufrad ni kita ambil fokus dekat jumlah. Jadi istilah mufrad dengan ghairu mufrad dalam bab khabar adalah yang dimasukkan mufrad lawan dia jumlah, bukan mufrad yang lawannya musanna ataupun jamak. Sebab mufrad, musanna dan jamak kesemuanya masih kita panggil sebagai khabar mufrad. Yang dimasukkan dengan bukan mufrad adalah khabar jumlah. Macam mana kita nak i'rab? Zaidun jariyatuhu zahibatun ataupun Zaidun qama abuhu. Seolah-olah mula sekali kita i'rab mubtada' lah terlebih dahulu. Cepat nak habis Bini lah. Okay, Zaidun jariyatuhu zahibatun dengan Zaidun qama abu. Pertama sekali i'rab Zaidun ni biasalah. Macam biasa Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Okey. Oleh kerana khabar dia bukan mufrad. Kalau khabar dia mufrad macam tadi qaimun, qaimani, qaimuna, terus kita sebut khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, al-alif ataupun al-waw. Tapi sekarang ni kita dalam khabar ghairu mufrad, kita dalam jumlah. Jadi nak buat macam mana? Tolak tepi dulu khabar. Maksudnya kita ada mubtada', lepas tu kita jumpa jumlah. Seolah-olah kita i'rab, kita jumpa ayat baru. Kita i'rab macam sebab jariyatuhu ni. Jadi boleh. Ini mubtada'. Sebab tu tembus istilah mubtada' sani. Ni mubtada' awal. Okey, sebab Zaidun bila khabar dia khabar jumlah dan jumlah tersebut ismiyah, kita akan i'rab Zaidun sebagai mubtada' awal. Sebab kita akan jumpa mubtada' selepasnya. Tapi mubtada' tu khabarnya lain, bukan khabar yang sama dengan mubtada' pertama. Okey, bila kita sebut Zaidun, kita akan sebut mubtada'un awal marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jariyatuhu kita akan sebut mubtada' sanin. Seolah-olah kita abaikan perkataan Zaid. Kita nak i'rab mubtada' dan khabar dulu. Bila kita jumpa jumlah ismiyah yang menjadi khabar, kita andaikanlah seolah-olah kita jumpa ayat ni mula-mula lah. Jariyatuhu zahibah. Kita i'rab dia mubtada' dan kita i'rab zahibah dia jadi apa? Jadi khabar. Khabar kepada siapa? Khabar kepada mubtada' sani. Maksudnya seolah-olah jariyatuhu zahibatun ni satu jumlah baru. Lepas kita i'rab jariyatuhu ni mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Biarlah hu tu mudhaf ilaih, zahibatun khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Barulah kita sebut wal jumlatu minal mubtada'i wa khabarihi khabarun lil mubtada'i al awwali. Tak nampak
Macam main-main tulis tak apa. Okay. Bila kita dalam khabar ghair mufrad, seolah-olah lepas kita i'rab mubtada tu, kita keluarkan dulu mubtada tersebut. Kalau kita tengok lepas tu isim, seolah-olah kita bayangkan kita jumpa mubtada dan khabar yang lain. Abaikan dulu mubtada yang tadi. Jadi kita i'rab jariyatuhu macam biasa, mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Zahibah pula kita i'rab khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Habis tu barulah kita sebut wal jumlatu minal mubtada'i ats-tsani wa khabarihi. Sebab nak salih tulis panjang lah. Fi dia jadi apa? Dia jadi apa? I'rab dia? Khabar kan? Khabar tu marfu' ke mansub ke? Jadi fi mahalli ar-raf'i khabarun. Tadi kan anda sebut kita ada beza i'rab di antara perkara mu'rab dan perkara mabni. Kalau mu'rab kita akan sebut wazifah, kalau mabni kita akan sebut hakikat wazifah akhir sekali. Dia bukan perkara mabninya, perkara-perkara yang mabni dan jumlah. Jumlah pun kita akan buat macam tu. Kita akan sebut wal jumlatu fi mahalli raf'i khabarun, fi mahalli nasbi. Macam itulah. Jumlah pun kita perlu i'rab dan kita sebut wazifah dia akhir sekali. Jadi jariyatuhu zahibatun, kita akan i'rab jariyatu mubtada' tsanin marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Zahibatun khabarun lil mubtada'i tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Last kali kita akan sebut wal jumlatu minal mubtada'i tsani wa khabarihi fi mahalli raf'i khabarun lil mubtada'i al-awwali. Itu kalau kita nampak lepas mubtada' tu kita nampak isim satu lagi, kan? Contohlah, itu kalau kita buat kita ambil contoh lagi. Kita ambil contoh ayat macam budak-budak sikit. Kalau ni kita ambil jumlah ismiah. Kalau contoh nak sebut Asyik Zaid tak apalah. Zaidun abuhu sayyaratuhu. Pertama dah telah jadi datun. Zaidun abuhu sayyaratuhu jadi datun. Zaidun abuhu sayyaratuhu jadi datun. Cuma nak kata nak banyakkan lah. Tadi kita sebut sini mubtada awal, mubtada sani, khabar lil mubtada'i al-thani. Lepas tu jumlah mubtada thani dengan khabar thani tu jadi khabar kepada mubtada awal. Okey, dalam isu ni pula Zaidun abuhu sayyaratuhu jadi datun. Okey, Zaidun jadi apa? Mubtada awal. Abu mubtada sanin. Sayyaratu khabar siapa? Khabar lagi. Jumlah ni jadi khabar kepada mubtada awal. Boleh? Sayyaratuhu tu sendiri jadi apa? Mubtada. Boleh siapa yang tu? Tak apalah, kau pening. Biar abaikan. Kita ambil fi'il dulu. Zaidun qama abuhu. Sebab tadi lain sikit i'rab dia. Zaidun qama abuhu. Okey, kalau kita nampak lepas isim tu jumlah fi'liyah, antum ibaratkan antum jumpa fi'il dengan fa'il dulu.
Kita akan i'rab qama fi'lun madin mabni 'alal fathi. Abu fa'il. Sambung. Marfu'. Apa dia? Al-waw niyabatan anid dhammati li'annahu minal asma'i al-khamsati. So i'rab macam biasalah, fi'lun madin abuhu fa'il marfu' alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khamsah. Lepas tu boleh sebut wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli ar-raf'i khabarun. Jangan pening nak sebut macam mana nak tahu fi mahalli raf'i, fi mahalli nasbi. Nak tahu tu tengok wazifah dia lah. Kalau wazifah tu marfu' fi mahalli raf'i, kalau wazifah tu minal mansubat fi mahalli nasbi, kalau wazifah tu majrurat fi mahalli al-jarri. Takut tak nampak kat mana nak dapat fi mahalli raf'i tu. Tengok wazifah tersebut. Kalau wazifah tu khabar tu marfu' ke mansub? Marfu'. Jadi kita sebut fi mahalli raf'i khabarun. Boleh. Itu macam mana kita nak i'rab khabar jumlah. Kita i'rab dulu kalimat tu satu persatu. Bila dah habis baru kita kata wal jumlatu min kaza wa kaza fi mahalli raf'i khabarun. Jadi kalau macam contoh ayat macam ni, antum i'rab Zaidun mubtada', jariyatuhu mubtada' sani, zahibatun khabar. Kalau berhenti setakat tu, jumlah tu i'rab tu sempurna ke tak? Sempurna ke tak? Dah seluar. Zaidun kalau hantar i'rab mubtada' awal, jariyatuhu i'rab mubtada' sanin, zahibatun kata khabar lil mubtada' isani. Lepas tu antum senyap. Sempurna ke tak i'rab? Tak, sebab tak ada lagi khabar untuk mubtada' awal. Jadi kena sebutlah wal jumlatu minal mubtada'i tsani wa khabarihi fi mahalli raf'i khabarun lil mubtada'il awal. Itu kalau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'i khabarun. Boleh? Okey. Ada soalan setakat tu? Tak payahlah kan jadi pening pula. Mudhaf mudhafun ilaih, mudhaf mudhafun ilaih. Boleh? Anda saja tak sentuh lah. Bila ada dhamir tu automatik jadi. Mana-mana dhamir selepas isim i'rab, tak ada i'rab lain. Kalau isim bersambung dengan isim, kalau dhamir bersambung dengan isim mesti jadi mudhaf ilaih. Ke ada i'rab lain? Siapa boleh bagi contoh? Dhamir yang bersambung dengan isim mesti dhamir yang bersambung dengan huruf majrur lah dengan huruf jar. Tapi dhamir yang bersambung dengan fi'il, oh yakin maf'ul bih, fa'il pun boleh. Tak boleh. Maksudnya dhamir yang bersambung dengan fi'il ada banyak. Jadi kalau dhamir yang bersambung dengan isim terus mudhafun ilaih. Sebab isim boleh bersandar pada isim. Okey. Tapi kalau dhamir selepas huruf majrur dengan huruf tersebut huruf jar lah. Tapi kalau dhamir yang bersambung dengan fi'il itu ada perbincangan lah. Boleh jadi dhamir nasab, boleh jadi dhamir rafa', boleh jadi maf'ulun bih, boleh jadi fa'il, boleh jadi naib fa'il. Tapi anda tak sebutlah sini sebab bukan perbincangan kita, terus kepada syahid lah. Mubtada' khabar, mubtada' khabar. Tapi kalau nak tahu i'rab dia mudhaf mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Okey. Sebab ada yang timbulkan sangat kan. I'rab ni hu. I'rab abu hu ni. Macam mana nak i'rab? Mu'rab ke mabni? Mabni nak start dengan apa? Jadi nak sebut dhamirun muttasilun mabni apa? Ala dhammi fi mahalli jarri ada, dhammi pun ada, fathih pun fi mahallil jarri mudhafun ilaih. Sebab kalau kita bayangkan kat sini isim zahir, contoh kita kata Abu Zaidin, kan? Contoh kata Zaidun qama Abu Zaidin. Zaidin majrur kan? Jadi mudhafun ilaih majrur. Bila kita ni kat dhamir, kita sebut fi mahallil jarri mudhafun ilaih. Sebab mudhafun ilaih tu minal majrurat. Jadi fi mahalli al-jarri. Ada soalan saya kata tu? Ada soalan tak? Ya.
Atau yang Arab Abu Sayyaratuddin. Biarlah nantilah. Company pula. PM. Ada soalan sekarang tu? Okey, tadi anda sebut masa kita bincang dekat mutabaqah dalam mubtada' dan khabar. Mubtada' dan khabar perlu mutabaqah sebab apa? Zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Semuanya itu contoh khabar mufrad. Khabar mufrad sebenarnya pada hakikat dia adalah mubtada' dan mubtada' adalah khabar dari segi makna, dari segi maksud. Jadi perlu mutabaqah lah sebab dia benda yang sama. Contoh anda sebut Muhammadun Rasuluna, Muhammadun Nabiyuna. Siapa Sayyidina Muhammad? Nabiyuna. Siapa Nabiyuna? Sayyidina Muhammad. Maksudnya mubtada' bersama khabar mufrad, dia adalah benda yang sama dari segi maksud. Jadi perlu ada mutabaqah dari segenap sudut. Muannas sama muannas, muzakkar sama muzakkar, musanna sama musanna, jamak sama jamak. Dan tak perlu apa-apa syarat lain sebab dia adalah khabar ni, dia tak perlu apa-apa sebab dia adalah zat mubtada'. Okay. Tapi ketika jumlah, okay, ketika khabar tu khabar jumlah, okay, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun mubtada', mana khabar dia? Ini macam kena ulang balik. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun mubtada' kan? Mana khabar dia? Jumlah jariyatuhu zahibatun. Okey. Boleh tak nak cakap Zaidun adalah jariyatuhu zahibatun dan jariyatuhu zahibatun adalah Zaidun? Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Okey, dalam Zaidun qa'iman dia cakap siapa yang berdiri? Zaid. Siapa Zaid? Orang yang berdiri. Okey, sekarang dia dalam khabar jumlah. Adakah Zaid jariyatuhu zahibatun? Boleh kita jariyatuhu zahibatun tu Zaid? Tak boleh. Maksudnya dalam khabar jumlah, khabar tersebut bukan hakikat mubtada' dari segi maksud. Tapi kalau ketika khabar tu mufrad, dia hakikat mubtada' dari segi makna. Apa yang nak disampaikan? Ketika dia bukan hakikat kepada mubtada' dari segi maksud, dia perlu satu benda, dinamakan sebagai rabit. Maksudnya tak boleh buat suka-suka je jumlah. Kita tak boleh suka-suka je nak buat jumlah selepas mubtada' dan kita i'rab jumlah tu sebagai khabar. Tapi khabar yang boleh di-i'rab sebagai jumlah yang boleh di-i'rab sebagai khabar kepada satu-satu mubtada' mesti ada rabit. Dalam Ajrumiyah dia datangkan dua je, walaupun ada lebih, anda sebut apa yang dia buat marilah. Sama ada dhamir ataupun isim isyarat. Tak apalah, antum terus set dhamir je dulu. Untuk peringkat awal set dhamir. Khabar yang sah, jumlah yang sah menjadi khabar, jumlah yang boleh menjadi khabar jumlah untuk satu mubtada' sebelum dia mesti mengandungi rabit. Kebiasaan rabit tersebut adalah dhamir, sebab dhamir tu kembali kepada mubtada' tersebut. Jariyatuhu zahibatun, mana dhamir? Hu. Zaidun qama abuhu. Hu. Jadi dhamir tersebutlah yang menyebabkan jumlah ni lulus dan jumlah ni juga lulus menjadi khabar jumlah kepada Zaid. Tanpa dhamir, contoh Zaidun jariyatun zahibatun, tak sah. Jariyatun zahibatun tadi tak sah nak jadi khabar jumlah kepada Zaid. Sebab dalam khabar jumlah mesti ada rabit yang membuktikan jumlah tu balik kepada dia. Jadi perlu ada dhamir. Itu yang topik dia lah. Maksudnya mana-mana khabar jumlah mana-mana jumlah yang kita nak i'rab dia sebagai khabar kepada satu-satu mubtada' yang kita masih tak jumpa khabar dia, jumlah tersebut perlu ada rabit. Yang mana rabit tu kebiasaannya adalah dhamir. Benda lain contoh isim syarat. Kalau contoh kata Zaidun, lepas tu kita sebut hadza rajulun karim. Zaidun hadza rajulun karim. Maksudnya hadza tu adalah rabit yang menyebabkan jumlah ismiyah hadza rajulun karim tadi boleh menjadi khabar jumlah kepada Zaid. Tapi kebiasaannya adalah dhamir. Boleh? Okey, ada benda-benda yang lain boleh rujuk dalam Tanqih Azhariyah. Bab rabit. Kenapa perlu ada rabit? Sebab
Khabar jumlah bukan hakikat kepada mubtada dari segi makna, sebab tu perlu kepada rawabit. Okey, ada soalan sekat tu. Ingat awak mari syair kan lagi pening. Tak apa, tak payah. Soalan sekat tu ada tak untuk khabar mufrad dengan ghair mufrad? Tadi ingat kejar laju-laju sebab nak masuk kana inna ni macam tak boleh masuk Itulah sebab ana taklif ana nahwu dengan saraf. Ana tak tahu bila ana boleh start saraf. Kita baru dalam marfu'at nombor 3 yang keempat. Anda yang macam saraf tu tak adalah. Kan ada cadangan awak macam mana? Tak nak bagi saraf tu terlalu lewat. Ha? Selang-seli. Buat kelai lain. Tak lah, agak-agak lah bincang lah macam mana pun ni. Ke kita nak buat sampai subuh? Soalan tu yakin eh? Kita buat sampai habis Syekh Syed, kita sambung sampai pukul 10. Habis Nahu, pukul 10 sampai ke 12 Sarah. Tapi satu pun tak dapat. Tak apa, yang itu kita bincang kemudian. Tapi maksudnya macam tu lah. Kalau kita terkejar-kejar pun tak sedar. Tapi rasa macam mana nak selesaikan sorof. Boleh masa ambil dia, masa dia. Tak apalah, nanti anda bincang dengan saya dulu. Okay, ada soalan untuk mubtada' dan khabar? Tapi tak masuk kana lah agak. Mubtada' dan khabar. Kalau tak ada, kita masuk kana inna sebagai macam gambarannya. Okey, tak ada masalah. Betul? Jujur, akhwat ada masalah. Senyap sembang. Aduh hai. Tak apalah. Gurau je tu. Okey. Faham ke ni? Allah Akbar. Okey, yang kita dah habis 1, 2, 3 dan 4. Lepas tu 5 dan ke-6 mengikut turutan dalam marfu'at. Kita ada isim kana. Yang ke-6 kita ada khabar inna. Maksudnya isim kana wa akhawatiha dan khabar inna wa akhawatiha. Ibnu Ajrum dia tak jadikan satu bab. Okey, dia kata babul fa'il. Babu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Babul mubtada' dengan wal khabar. Untuk kana dan inna, sebab benda ni akan wujud dalam mansubat, baik dia bincang terus. Kenapa dia nak bincang dalam marfu'at, dalam mansubat nak sebut sekali lagi. Jadi terus didatangkan satu bab, dinamakan bab apa? Al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada' wal khabar. Al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada'i wal khabar. Kalau patah balik, ada ke dalam marfu'at bincang al-awamil? Ada ke perkataan dalam al-marfu'atu sab'atun? Ada ke al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada' wal khabar? Tak ada. Tapi didatangkan satu bab. Sebab apa? Bab perbincangan kana dan inna ni akan ada dalam mansubat. Sebab apa? Isim kana marfu', khabar kana mansub. Khabar inna marfu', isim inna mansub. Okey, jadi dia nak gabungkan, dia terus bincang amil-amil yang masuk kepada mubtada' dan khabar. Yang dimasukkannya adalah kana dan inna, dan ditambah satu bab lagi yang tak kena-mengena pun sebenarnya dalam bab marfu'at, zanna wa akhawatuha. Padahal zanna wa akhawatuha tu kedua-dua selepas tu mansub, tapi dia terus letakkan satu bab al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada'i wal khabar, ataupun sama dengan nawasikh. An-nawasikh, kalau kita terjemahkannya penghapus. Nasikh ni menghapus. Kenapa dia namakan nawasikh? Nawasikh ni ada 3. Kana,
wa akhawatuha. Ini gambar awal ya. Ini tajuk minggu depan. Inna wa akhawatuha dengan zanna wa akhawatuha. Sekarang ni kita dalam tajuk marfu'at, kan? Kita dalam tajuk marfu'at. Maksudnya yang nak bincang kat sini adalah satu juzuk daripada kana wa akhawatuha, iaitu isim kana. Daripada inna wa akhawatuha ni kita nak khabar inna. Zanna ni memang tak nak langsung, tak perlu. Tapi kenapa dibincangkan kedua-dua di sini? Sebab dia tak perlu bincang lagi khabar kana dalam mansubat. Nanti dia akan sebut qad taqaddama fil marfu'at. Tak perlu lagi dia nak sebut bab isim inna, sebab dah sebut dalam bab ni. Jadi al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada'i wal khabar, automatik kita dah bincang dua marfu'at dan dua mansubat daripada 15 yang akan datang. Sebab dua tu tak akan sebut lagi dalam bab mansubat. Okey, kita tak masuk tajuk, cuma kita bincang kenapa dinamakan nawasikh. Nawasikh ni jamak kepada nasikh. Sebab dia menghapuskan hukum asal mubtada' dan khabar. Contoh kita bagi sini, contoh daripada Zaidun qaimun, lepas masuk kana, dia jadi apa? Zaidun qaiman. Sini Zaidun qaimun, jadi inna Zaidan qaimun. Okey, kenapa dinamakan nawasikh? Zanna di zanantu. Zaidan juga qaiman. Tak apalah, ini memang jelas nawasikh. Dekat zanantu, okey. Maksudnya zanna wa akhawatuha ni adalah fi'il yang masuk kepada jumlah yang asalnya dia adalah mubtada' dan khabar. Okey, sebelum masuk zanantu dia apa? Zaidun qaimun. Bila masuk zanantu jadi Zaidan qaiman. Jadi confirm lah. Yang tadi kedua-duanya marfu' jadi mansub. Okey, ini jelas-jelas nasikh. Yang timbul isu dekat kana dengan inna. Dia kata menghapuskan hukum mubtada' dan khabar. Okey. Sini kita ada Zaidun qaimun. Zaidun marfu' ke mansub? Marfu'. Qaimun mansub ke marfu'? Selepas masuk kana, Zaidun qaiman. Okey. Dia kata kana menghapuskan hukum mubtada' dan khabar. Qaiman jelas tak? Hapus tak hukum? Qaiman asalnya marfu' kan? Tapi jadi mansub. Tapi Zaidun ni kekal ke tak kekal? Okey. Habis tu boleh namakan nasikh. Kenapa dinamakan sebagai nasikh? Padahal Zaidun tetap dengan Zaidun. Zaidun di sini adalah mubtada'. Tadi kita bincang, siapa amil mubtada'? Ibtida'. Jadi siapakah yang merafu'kan dia? Ibtida'. Okey. Zaidun di sini, apa yang raf dia? Isim kana. Siapa amil dia? Okey, jadi siapa punya pasal bagi jadi rafu'? Ibtida'. Kat sini siapa punya pasal jadi rafu'? Kana. Jadi nasikh ke tak? Tetap panggil nasikh. Sebab apa? Kana yang asal di sini rafu' dengan ibtida', di sini rafu' yang nampak sama, bukan amil yang sama, tapi amil dia adalah kana. Sama juga dengan kat sini. Walaupun nampak qaimun tetap dengan rafu'. Qaimun di sini macam mana i'rab? Zaidun qaimun. Khabar. Macam mana i'rab dia? Marfu'. Tak apalah. Ketika dia khabar, siapa amil dia? Siapa amil khabar? Amil khabar mubtada'. Okey. Dalam ayat ni qaimun kita i'rab khabar inna. Marfu' ke mansub? Marfu'. Tapi siapa yang merafu'kan dia? Inna. Jadi sebab tu dinamakan nawasikh. Dia bukan menasihkan sebab apa, tapi memang dia menghapuskan kedua-duanya sekali. Asalnya mubtada' jadi isim kepada dia, yang asal pada khabar yang amilnya mubtada' jadi khabar yang amilnya adalah kana ataupun inna tu sendiri. Sebab tu dinamakan sebagai an-nawasikh. Okey, jadi di tajuk minggu depan kita dalam al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada'i wal khabar. Kita akan ambilkan kana, inna dan zanna.
Itu sebagai permulaan. Minggu depan kita ulang sekali lagi. Ada soalan? Dalam topik ataupun luar topik? Tak ada. Luar topik. Luar topik tu maksudnya nahu. Jangan tanya pasal duit lah. Apa dia? Tak betul. Ya. Dia akan taksimkan nanti. Ada yang ma yufidu tarjih, ada yang ma yufidu yaqin. Kita ada soalan ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.